Okey, selamat datang. Terima kasih. Direct soalan dulu. Kalau mengikut gambaran daripada situasi yang berlaku di institusi pada kehakiman ataupun di luar, ada cubaan nak soalkan integriti pasal Hakim Nazlan. So, jadi timbulnya soalan ini adalah kaitan dengan kes yang lama seperti arwah Tun Saleh Abbas mengenai pengucatannya. Kita sendiri pun tahu Parlimen sendiri tak boleh lucukan hakim sendiri kecuali Agong, dan cubaan itu adalah berjaya memecat Tun Saleh Abbas ni, dan sehingga kelima-lima hakim yang terlibat juga di wujudnya tribunal ni, Kesihatan Perjuna untuk 5 hakim digantung lah, and then Majlis Peguam pun juga menyoal kenyakan Abdul Hamid untuk mewakili tribunal ni. Dan seterusnya adalah soalannya adalah siapa yang boleh didakwa kalau selain daripada Tun Tan Sri, adakah majlis raja ataupun sultan boleh didakwa, dan apakah saranan untuk mengukuhkan lagi institusi badan kehakiman supaya tidak ada lagi campur tangan politik khususnya. Okey. Soalan dia nak cakap pasal Hakim Nazlan, tapi dia kaitkan dengan krisis kehakiman pada tahun 80-an. Ya. Saya cuba jawab. Okey, kita kena faham konsep demokrasi di Malaysia. Saya ada tulis satu posting itu, saya tulis tiga beradik. Tiga beradik itu saya bagi analogi bagaimana tiga beradik ini perlu menjaga tanah warisan yang diwasiatkan oleh ibu bapa mereka. Tiga beradik ini saya analogikan sama seperti apa tiga cabang pentadbiran negara, eksekutif iaitu PM dan kabinet, dan keduanya parlimen, legislator, pengubah undang-undang, ahli yang berhormat kita di Dewan Negara dan Dewan Rakyat, dan yang ketiganya kehakiman atau kita panggil judiciary. Ketiga-tiga ini menjaga demokrasi Malaysia. Mereka ada konsep pengasingan kuasa. Mereka sama kuat, mereka ada pengasingan kuasa. Mereka tidak boleh campur tangan antara satu sama lain. Itu satu. Nombor dua, tugas mereka adalah semak dan imbang orang lain atau cabang lain dalam proses demokrasi itu. Check and balance. Jadi kalau dikatakan cerita pada tahun 80-an itu, sebagai saya pengamal undang-undang yang memerhatikan sejarah negara, terdapat campur tangan politik ke atas institusi kehakiman. Tidak boleh disangkal, itu sejarah. Siapa pun yang buat itu tidak patutnya dilakukan, dan memang dikupas dengan banyaknya institusi kehakiman kita pada tahun 1980-an itu dikacau ganggu oleh eksekutif, ya. Tapi ia pada masa ketika itu ia dikacau ganggu bukan disebabkan menyelamatkan setengah kes atau membuat selective prosecution terhadap setengah kes. Yang saya faham ketika itu ialah pihak eksekutif merasakan kehakiman mengkacau ganggu pentadbiran negara dengan mempersoalkan kesemua apa saja yang eksekutif buat. Itu isunya. Macam bergaduh adik-beradik lah ni. Bergaduh adik-beradik dan ada interference Agong di situ bila eksekutif menasihatkan Agong untuk melucutkan jawatan Chief Justice dan menggantikan banyak hakim dan sebagainya. Kalau ditanyakan saya, ada interference? Yes, sebab masa tu kita tak nampak ada pengasingan kuasa itu, dan check dan balance itu pun kabur dan ada interference. Kalau nak dikatakan apa krisis kehakiman, sistem kehakiman yang berlaku pada 80-an itu, nak samakan dengan apa yang berlaku sekarang, saya rasa cukup tidak relevan. Cukup tidak relevan kerana walaupun dikatakan karakternya orang yang sama, saya rasa dia try to indicate orang yang sama, Tun M, di dalam dua-dua situasi tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan nas undang-undang dan penghakiman yang dibuat oleh Hakim Nazlan yang 800 muka surat kesemuanya, kita boleh dapat penghakiman yang intact sampai Najib Razak tiada langsung benda lain yang boleh dipergunakan di tingkat mahkamah rayuan yang menidakkan
Hakim Nazlan punya penghakiman sampai kena bawa bukti baru pula pasal Hakim pasal Zeti, Tan Sri Zeti dan suami. Itu benda lain daripada alasan itu. Kenapa tidak digunakan alasan-alasan penghakiman itu? Maknanya memang intact. 300 alasan yang diberikan untuk Hakim untuk menyatakan Hakim Nazlan itu salah tidak terima pakai. Ditolak oleh 3 hakim Mahkamah Keadilan. Sama juga bila jadi di Mahkamah Persekutuan, 94 alasan diberi, tidak dihujahkan langsung oleh Najib Razak. Keluar pula cerita Hakim Nazlan kena rasuah. Itu pun fitnah yang dibuat. Jadi pada saya, kalau nak cakap semuanya fitnah, ada campur tangan politik, kalau mereka yang betul memahami perjalanan kes dan penghujahan yang diberi berdasarkan elemen-elemen jenayah yang telah dipatuhi, kes ini kes yang direct, memang akan dapat conviction. Ya? Memang akan dapat conviction. Apa yang dilakukan oleh pembelaan hanyalah taktik demi taktik secara teknikal, bukan secara substance untuk menidakkan elemen kes itu dipatuhi. Jadi pada saya, kalau nak cakap interference tahun 80-an, saya perlu akui ada interference tersebut. Tapi bagi kes Datuk Seri Najib Razak ini, kalau kita baca penghakiman dan sebagainya, adalah sukar untuk kita kata ini semua fitnah semata-mata. Kerana kalaupun Hakim Nazlan itu kononnya dipapetkan oleh someone daripada luar, kita ada 8 hakim lain. Dan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan yang boleh papet-papet ini digunakan. Ini ialah kerajaan Barisan Nasional, stroke Perikatan Nasional, yang Perdana Menterinya tidak campur tangan langsung. Takkanlah Perdana Menteri tak campur tangan langsung, ada pula tokoh dinosaur yang pada ramai orang kata tak relevan ni boleh mempengaruhi mahkamah. Saya rasa itu satu dakyah-dakyah yang kita perlu tolak. Jangan sampai kita nak menyokong seorang itu sampai institusi kehakiman kita runtuh, seluruh rakyat dah tak percaya. Saya rasa itu sangat tidak adil kerana semata-mata kita nak beranggapan pemimpin kita itu sangat maksum. Saya tidak boleh menerima itu semua. Okey. Dan sebenarnya manifesto yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan dan juga Ismail Sabri itu juga ada menyentuh tentang institusi kehakiman. Mungkin Perdana Menteri terikat dengan MOU ini, maka hasilnya inilah dia yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Okey.